Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saya diperingatkan untuk membaca ayat sebelum ni yang tertinggal, iaitu 221. Saya janji hari ni nak baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم أولئك يدعون إلى النار والله يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون صدق الله العظيم. Sila ke muka surat 408. 408, perkahwinan antara agama dan emosi. Yang ni hukumnya. Apa hukum berkahwin dengan orang yang berbeza agama dan bersatu emosi? Kasih sama kasih, tapi agama lain-lain. Apa hukum perkahwinan mereka? Agama sudah sama, tetapi emosinya berlainan. Ini satu hukum yang berlaku dalam masyarakat kita pun ada. Bila nak berkahwin, cari tok wali. Cari tok wali. Wali tengoknya agamanya dah sama. Okey. Tapi berbeza emosi. Emosinya tak boleh bersatu. Tak boleh kahwin. Apa hukumnya? Kita lihat pertama sekali kita kena tengok wala tankihu, nanti akan sampai wala tankihul musyrikin hatta yu'min, dan wala tunkihu nanti wala tunkihul musyrikin wala tunkihul musyrikati hatta yu'min. Dua perkataan berbeza. Wala tankihu satu, wala tankihu baris di atas, wala tunkihu baris di hadapan, tak tu berbeza. Jadi perbezaan ini membawa kesan hukum yang juga berbeza. Katanya memilih bakal isteri ada berbagai-bagai cara dan ukuran. Ia berbeza antara memilih bakal antara masyarakat dengan masyarakat, negeri dengan negeri, agama dengan agama.
Jadi ada orang yang dia kata mestinya bersama, sama agama, sama-sama Islam. Bukan setakat itu sahaja, tetapi antara negeri dengan negeri, kampung dengan kampung. Tapi sekarang ni lebih terbuka. Dahulu kena satu kampung, saya ingatnya satu kampung. Orang kampung Alik Ulu dengan Alik Ilir tak apa lagi. Alik Ulu, Alik Ilir boleh. Tetapi kalau kampung ni melibatkan jajahan Pasir Mah dengan Bacok, ada tak boleh. Pasir Mah nak dengan Pasir Mah juga. Tapi sekarang ni Kelantan dengan Kuala Lumpur itu biasa. Kuala Lumpur dengan Pulau Pinang biasa. Pulau Pinang dengan Kelantan tu tak biasa. Tak biasa, tapi dah dibiasakan. Bolehlah sekarang ni. Ini adalah faktor berbeza, tapi antara agama dengan agama ini perkara yang dikira tetap sawabit. Sawabit ini maknanya benda tetap, tapi kalau benda yang tidak tetap, dikatanya bukan sawabit. Apa dia, ada istilah dia. Demikian juga dulu tidak berbeza, kerana masyarakat lebih melihat lebih baik keluarga dengan keluarga. Kalau boleh kahwin dengan sepupu pun tak apa. Mengapa tak apa? Sebab harta dia tu tak meleleh keluar. Tak keluar harta tu, duk berpusing di kawasan tu juga. Itu asalnya. Harta ni maksudnya tanah, rumah, itu hartanya sekarang. Dulu. Tapi sekarang ni harta dahulu tidak menjadi harta dah sekarang ni. Yang menjadi harta sekarang ni dia kerja apa? Paku berapa atau baru. Ini yang akan menentukan dia sesuai atau tak sesuai dijodohkan. Jadi katanya ia berbeza antara masyarakat dengan masyarakat, negeri dengan negeri, agama dengan agama. Masyarakat yang sentiasa berperang lazimnya mengutamakan sifat-sifat kepahlawanan, berani dan lebih berdaya tahan, kerana isteri daripada keluarga yang mempunyai ciri-ciri kepahlawanan lebih mampu menjaga anak-anak dan keluarga daripada bahaya yang menimpa mereka setiap waktu. Ada masyarakat yang memilih pasangan hidupnya daripada orang yang kuat makan, kerana dipercayai lelaki yang kuat makan kuat pula bekerja. Itu pernah berlaku dalam masyarakat yang bakal menantu ini. Kalau makan sikit maknanya dia kerja lemah, tak gagah bekerja. Tapi kalau makan satu cupak misalnya, oh ini bagus ni buat menantu, sebab dia banyak tenaga. Begitulah fahamannya. Mudah sangat nak pilih jodoh ini, makan banyak. Terutama sekali nak pergi jodoh, pergi kahwin di kampung orang. Nak pergi kahwin dengan kampung orang ni sukar sebenarnya, kena nak selidik tu, begitu mengambil masa sedikit. Ada masyarakat yang memilih ada masyarakat yang memilih pasangan hidup daripada orang yang kuat makan, kerana dipercayai lelaki yang kuat makan kuat pula bekerja. Padahal kuat makan adalah dia kuat tidur, kerja tak banyak, pasal dia lebih banyak tidur. Begitulah. Demikian juga anak pahlawan bukan semestinya pahlawan. Ada orang yang pergi masuk kampung, pinjam baju askar. Oh, ini bagus ni, pasalnya dia kerja askar. Adalah begitu. Boleh jadi sekarang ni pun orang pakai lagi ilmu tu, tapi di kampung-kampung.
pergi tempat-tempat orang yang tak ngaji. Masyarakat yang mendewa-dewakan keturunan, mendewa-dewakan keturunan dan memilihnya sebagai satu keperluan dalam hidup, tidak akan melangsungkan perkahwinan, melainkan setelah diteliti hubungan nasab dan mereka berpuas hati dengannya. Bagaimana dengan Islam? Jadi dahulu kita nampak, sekarang dengan masa sekarang ni sudah jauh bezanya. Dahulu dia akan memilih orang yang sama dengan keluarganya. Dilihat dalam keluarganya siapa yang lebih baik orangnya, itulah yang dilihat pada bakal menantunya. Kalau makan banyak, anak-anak dia yang makan banyak ni kuat kerja, maka bakal menantunya akan dipilih daripada orang yang makan banyak. Banyak ni sekurang-kurangnya berapa? Satu pinggan kecil. Dah itu sedikit. Satu cupak makan. Barulah dianggapnya banyak. Tapi dulu barangkali tidaklah banyak sangat. Sekarang kata makan sebanyak mana? Secupak. Satu cupak, segantang tak pernah dengar. Tapi zakat fitrah ukurannya satu gantang. Kerana itu biasanya orang makan dengan keluarga, isteri dan anak-anaknya. Satu gantang. Satu gantang Baghdad dulu disebutnya. Satu gantang Baghdadi. Macam mana gantang Baghdad, kita pun tak tahu, dah hilang di telan zaman. Zakat gantang Baghdadi. Dia satu cupak pun cupak Baghdadi. 4 cupak, satu gantang. Ini orang semuanya belajarlah dulu. Tiba-tiba nak pergi kahwin anak orang, kerja tak ada, tapi dia nilai dari makan, pakaian, gaji. Tapi sekarang ni orang tanya gaji berapa. Yang main nak minta anak dia tak ada gaji. Tanya bakal menantu ada gaji, tak ada gaji. Ada, murah-murah. Masyarakat yang mendewa-dewakan keturunan baik. Bagaimana dengan Islam? Islam melihat ikatan perkahwinan sebagai ikatan untuk perjalanan hidup yang lebih jauh. Jadi itu sebabnya orang pilih jodoh untuk berkahwin ini bukan untuk 1, 2, 3 hari, tetapi untuk selama-lama, sepanjang umur. Jadi mestilah ada persediaan. Sekarang ni pun kalau di negara Arab yang kaya-kaya itu, ditanyanya apa dia? Dia tanya ada rumah lah. Gajinya, maknanya persediaan anak dia ni, awak nak kahwin dengan anak saya, mestilah anda boleh perjalanan. Kalau dinisbahkan kepada perjalanan hidup ni jauh, bukan setakat setahun 2 tahun, seumur hidup. Jadi wajar jugalah mereka pilih orang kaya. Salahkah pilih orang kaya? Tak salah pilihan orang kaya, tetapi pilihan orang kaya meninggalkan agama. Nabi kata lima liha, kerana hartanya, wa hasabiha, dan keturunannya, hasabiha walidiniha, agamanya pula, falfat bizatiddin, pilihlah yang beragama. Islam melihat ikatan perkahwinan sebagai ikatan untuk perjalanan hidup yang lebih jauh. Tidak hanya setakat dunia yang berakhir dengan mati. Bukan setakat itu saja. Panjang lagi lepas pada tu. Fikir-fikir tak habis. Umur berapa? Umur selepas kahwin adalah 40 lagi katanya. 40 tahun lagi. Biasanya lah 80 tahun. Sebelum kahwin 40, selepas kahwin 40 tahun. 40 tahun ni nak fikir alam akhirat, boleh jadi tak habis. Dia nak fikir apa dia ni. Nak fikir berjalan atas siratal mustaqim, rentas siratal mustaqim. Boleh ke tak boleh? Boleh ke tak boleh? Dia bayangnya jabatan kampung dia lah. Awak ni nak pergi sawah, nanam
nanam padi pun nak rentas jambatan nak dekat pun tak boleh, macam mana nak rentas nusratal mustaqim di akhirat. Jadi apa-apa pun dia kiranya begitu. Itu pun bila nak fikir habis-habis, maka fikir tentang hak akhirat ni pun masanya tak cukup, umur ini tak cukup. Tapi kalau nak fikir secara mudah, bandingkan jabatan itu dengan jabatan di kampung kita, bandingkan perhimpunan di mahsyar itu dengan perhimpunan reformasi umpamanya lah. Laginya mana. Jadi mana-mana pemikiran yang lebih mudah untuk fikir bandingkan dengan perkara-perkara yang berlaku di kampung dah. Gitu. Tetapi melihat perkara yang akan terjadi selepas mati, justru iman dan akidah tauhid perlu menjadi prasyarat sebelum sesuatu ikatan perkahwinan dihubungkan. Itu dia. Kena tengok habislah ikatan perkahwinan, kena lihat akidah tauhidnya dulu. Dia ni jenis mana ni? Jenis akidah tauhid dianya jenis anak rima ke, asal anak rima, ataupun macam-macam lagi lah perjalanan akidah yang sesat sekarang ni pun banyak. Jadi dengan itu, jika dahulu pun mesti diambil berat tentang akidah seseorang untuk dijadikan menantu, apalagi lah zaman sekarang ni perlu diambil berat atas semuanya ini. Kalau tidak, kita beri anak kat dia, percuma je dia dapat mas kahwin pun lesak dia bawa pergi, dan dia sendiri pun duri. Sebenarnya duri dalam daging. Pasal apa? Dia mazhab dia ni bukan mazhab Syafi'i berapa ni, tidak, tetapi mazhab sesat. Mazhab sesat ni kita pun tahu juga, ada yang engkar hadis, ada yang macam-macam lagi lah namanya. Katanya wala tankihul musyrikati hatta yu'minna, dan janganlah kamu berkahwin dengan perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Kalau musyrik itu dah beriman, dah bertukar agamanya, dulu syirik, dulu dia banyak benda-benda yang khurafat dia percaya, hantu jin tu biasa dah dia percaya. Tapi kalau bahan-bahan lain dia sembah juga, maka dia musyrik lah. Musyrik itu dalam bahasa Arab, perkataan an-nikah dalam bahasa Arab artinya akad, ikatan. Kemudian digunakan juga secara majaz dengan erti persetubuhan. Aqd yang dimaksudkan ialah ikatan perjanjian untuk meneruskan kehidupan yang bermula dengan hubungan sebagai suami dan isteri. Setengah ahli bahasa mengatakan makna pertama bagi perkataan an-nikah ialah bersetubuh. Ini makna yang pertama kata setengah ulama. Sedang akad merupakan maknanya yang majazi. Makna majazi ini pinjaman lah, bukan makna asal baginya. Asal baginya nakah itu bersetubuh, itu maknanya. Ulasan yang pertama lebih sesuai di sini, kerana nikah dengan erti persetubuhan sebagai makna pertama tidak begitu manis. Tak begitu manis. Dia dah menikah dah. Maknanya menikah tak apa, bersetubuh. Dia dah bersetubuh dah. Jadi tak berapa molek lah bahasa macam tu. Ulasan yang pertama lebih sesuai di sini kerana nikah dengan erti persetubuhan sebagai makna pertama tidak begitu manis. Sedangkan bahasa Arab mempunyai peradaban yang tinggi dalam penggunaannya. Masa dah sampai dah.
Kita nak pergi sikit aja ni. Nak habis satu perenggan. Ayat ini melarang orang Islam berkahwin dengan wanita syirik, wanita musyrik. Orang Islam berkahwin dengan wanita musyrik, maknanya orang lelaki. Orang lelaki kahwin dengan orang perempuan lain agama, musyriklah. Itu tak boleh. Melarang orang Islam berkahwin dengan wanita musyrik. Orang Islam berkahwin dengan wanita musyrik. Tetapi siapakah musyrik yang dimaksudkan di sini? Pada zahirnya musyrik ialah orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala secara terang-terangan, terang dan jelas, musyrik. Tapi kalau tidak jelas, itu namanya qazaf, tuduh. Kalau dah jelas, ada saksinya mengatakan dia kahwin dengan orang musyrik, maka itu terpasah, dia tak sah kahwinnya. Mereka menyembah berhala, ini orang musyrik. Memuja patung dan sembahan-sembahan selain Allah, itu musyrik. Ini tidak termasuk dalam erti kata musyrik, orang mempersekutukan Allah dengan cara yang tidak jelas, seperti pelaku bid'ah yang boleh membawa syirik, yang berdoa di kubur-kubur yang dianggap keramat, ini juga boleh membawa kepada syirik. Menundukkan kepala melebihi hak rukuk kepada manusia dan objek-objek tertentu, ditunduk kepala lebih daripada hak rukuk kepada Allah Ta'ala. Ataupun kalau tidak, dia semua kepada objek-objek tertentu, batu, kayu, ini semuanya boleh membawa kepada syirik. Tidak termasuk juga kaum ahli kitab yang mendewakan Isa, ini tidak termasuk. Orang ahli kitab mendewakan Isa, Kristian lah, alaihi salam, sebagai Tuhan, atau Allah itu satu dalam tiga. Ini juga satu dalam tiga. Satu dalam tiga ni satu istilah Nasara. Satu dalam tiga. Tiga dalam satu pun samalah juga. Al-Quran kerana Al-Quran membezakan musyrikin daripada ahli kitab dengan banyak hukum. Misalnya dalam firman Allah, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Inilah dia syirik yang disebutnya orang yang menghormati kepada selain daripada Allah melebihi hak rokok. Rokok kepada Allah, kaki di lutut, tangan di lutut, atas lutut, itu sudah sampai kepada hak rokok. Tapi keadaan yang seumpama itu jika dilakukan terhadap manusia, terpuja manusia, maka dia satu kesalahan yang boleh membawa seorang pada syirik. Jadi kalau tentu jadi syirik, macam mana dia nak kahwin dengan orang Islam pun tak boleh, sebab dia syirik. Gitulah ringkasnya. Samalah juga dengan membongkokkan kepala kepada objek-objek tertentu, kayu, batu ataupun batu nisan, ini pun boleh membawa kepada syirik. Kemudian perenggan yang akhir, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab, kita baca kemudianlah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu 'alan nabiyil ummi wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin.